duel, maka berlaku serangan tu diserang kiri dan kanan, bukan diserang berdepan. Oh, kiri kanan dulu. Kiri kanan. Seorang-seorang. Dah, kumpulan ni diserang di kiri kanan. Oh, kiri kanan. Satu kumpulan sebelah kiri, satu kumpulan sebelah kanan diserang. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-puan, kita bertemu kembali di dalam rancangan kita pada hari ini, iaitu Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Merupakan sebuah program untuk kita belajar tentang hadis dan kita mendalami tentang hadis berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan, jom sama-sama kita share, jom sama-sama kita follow dan sama-sama kita sebar luaskan rancangan pada hari ini supaya menjadi manfaat kepada seluruh umat Islam. Dan kita ada di platform yang pelbagai, antaranya di YouTube, kita ada Twitter, kita ada Instagram dan kita ada Facebook, iaitu My Hadis Time. Jadi tuan-puan, bersama dengan saya pada episod kali ini, bersama dengan saya DMY Ashraf sebagai hos anda, dan tetamu jemputan kita pada hari ini yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana hari ni, jam tak? Hari ni macam biasa. Macam biasa, alhamdulillah. Untuk pengetahuan rakan semua, Ustaz merupakan pengarah urusan Alim Rabbani, media sendirian Berhad, dan merupakan penulis buku Communicate Like Muhammad. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu yang bukan biasa-biasa dan sangat-sangat luar biasa. Hari ini Ustaz, kita nak ambil aura semangat, iaitu Perang Badar. Tajuk pada hari ini. Jadi bila kita nak sebut tentang Perang Badar, izinkan saya dulu Ustaz. Saya nak baca matan hadis. Sila. Iaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Allahumma in tuhlika hadhil isabata min ahli Islam la tu'bad fil ard. Maksudnya, ya Allah, seandainya engkau hancurkan kumpulan orang Islam, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini lagi. Hadis riwayat Muslim nombor 1763. Jadi secara ringkas ni Ustaz, tadi doa ketika mana perang Badar, dan sudah semestinya dalam hadis ini ada banyak perkara yang boleh kita belajar. Saya nak Ustaz ulas sikit. Apa maksud dan apa tujuan daripada hadis ini? Saya tengok ada doa dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator atas jemputan ini. Baik, kita terus kepada persoalan daripada doa yang dibacakan oleh moderator tadi. Doanya berbunyi, Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Yang bermaksud, ya Allah, seandainya engkau menghancurkan kumpulan ini, kumpulan dari orang Islam ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini lagi. Baik. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar meletus. Ketika hentaman pertama tu Rasulullah berdoa. Dan di sini kita dapat lihat, apabila kita baca, kita kena baca sirah Rasulullah SAW tentang perang Badar ini, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdoa dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu, hadis menyatakan, meriwayatkan, tangan diangkat tertinggi sehingga jatuh selendang Nabi. Jatuh. Tinggi, bersungguh. Dan doa ini kita dapat lihat bagaimana risaunya Nabi apabila meletusnya perang Badar ini. Memandangkan kumpulan orang Islam 300 lebih saja. Betul. Kumpulan pihak musuh pula, orang Quraisy pula dari Mekah 1,000 orang. Jadi risau tu memang risau lah. Tengok number kan, risau. Maka
doa Rasulullah itu dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh sehinggalah Abu Bakar datang menenangkan baginda. Baik. Kita dapat lihat di sini, pertama sekali apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ni berdoa ni main-main saja. Betul. Kan? Macam tu saja kan. Dia tak bersungguh. Mesti bersungguh-sungguh. Kita minta sebagaimana kita minta kepada dalam keadaan kita betul-betul susah. Kita merintih kepada Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala ni tak sama macam kita minta dengan kawan kita. Betul. Atau meminta tolongan saudara mara kita, tak sama. Allah ini Maha memberi. Kita boleh minta apa yang kita nak. Dan kita boleh ungkit apa yang kita telah buat pun boleh. Ya Allah, aku telah buat ni, kita boleh ungkit. Boleh macam tu. Kan? Aku buat ni, tolonglah aku. Kita boleh. Maknanya kita mengadu merintih kepada Allah Ta'ala. Itu pertama sekali. Jadi kita mesti berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tapi orang kata tak pandai lah bahasa Arab. Berdoa, kita guna bahasa kita faham lah. Betul. Kan? Kita berdoa yang bahasa kita fahami. Ada orang nak cakap bahasa Melayu standard tak reti kan, nak susun ayat cantik-cantik. Tak apa, dialek kita pun tak apa. Kan? Orang Kedah, cara orang Kedah. Cik tak tahu nak macam mana. Macam tu boleh. Cara Kelantan boleh. Kelantan pun boleh juga kan. Jadi cara yang mana kita sendiri faham, yang mana meresapi dalam jiwa kita ketika kita berdoa. Kemudian intipati daripada doa ini kita lihat Rasulullah SAW sangat risau tentang bagaimana sekiranya berlaku sesuatu pada kumpulan Islam pada masa itu, Allah tidak akan disembah lagi. Kan? Maknanya risau dari sudut bukan risau jatuh miskin. Tidaklah Nabi kata sekiranya engkau hancurkan, kami semua akan jatuh miskin. Tak ada macam tu. Maka dia beri penekanan soal ibadah, soal akidah dan sebagainya. Itu secara ringkasnya lah dari sudut doa yang kita kongsikan pada hari ini. Itulah ringkasnya. Masya Allah, ringkas dia. Saya boleh kata SR. SR yang pertama, dari segi sungguh-sungguh. S tu, sungguh-sungguh. R tu risau. Risau berkenaan dengan ibadah. Risau berkenaan dengan akidah. Baik Ustaz, dalam hadis ni juga, kita nak tahu juga, apakah tujuan Perang Badar tu sendiri? Sebab bila sebut tentang Perang Badar ni, satu perang yang sangat dahsyat, kita boleh menang dan gahnya Islam dekat sini, ada izahnya Islam. Jadi apa tujuan Perang Badar ni Ustaz? Baik. Pada asalnya Perang Badar ni bukanlah kumpulan orang Islam turun untuk berperang. Asalnya bukan begitu. Jadi tujuannya direkodkan dalam hadis, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari daripada sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menginginkan harta dagangan Quraisy sehingga Allah mengumpulkan bersama dengan musuh mereka tanpa perjanjian terlebih dahulu. Maksudnya pada asalnya sebelum kumpulan 300 orang Islam ni keluar, Rasulullah sudah hantar beberapa kumpulan lain. Diketuai oleh Sayyidina Hamzah ada, diketuai oleh orang-orang lain untuk menyekat kafilah Quraisy yang lalu daripada jalan itu. Tetapi tak berjaya lah. Tak berjaya. Jadi akhirnya Rasulullah mengumpulkan semua orang yang ada di situ untuk menyekat kafilah dagangan Quraisy. Kenapa? Kerana sewaktu orang Islam meninggalkan Mekah semasa hijrah, orang Islam ini meninggalkan hartanya tinggal semua. Datang ke Madinah sehelai sepinggan saja. Jadi orang-orang Quraisy ni mereka ambil harta tu, mereka dagangkan. Jadi itulah sebab Rasulullah SAW bersama kumpulan Islam untuk pergi ke Badar untuk menyekat kafilah tu. Tetapi usaha yang mereka mahu buat itu dihidu awal oleh kumpulan kafilah diketuai oleh Abu Sufyan. Maka beliau berjaya mengelak daripada laluan itu dan menghantar segera utusan ke Mekah memberitahu situasinya. Kemudian orang Mekah berjaya datang hantarlah. Jadi di situ kita dapat ambil satu pengajaran bahawasanya tujuan asalnya adalah untuk mendapatkan harta dagangan kafilah Quraisy. Maknanya Rasulullah mahukan satu kekuatan ekonomi orang Islam supaya berjaya dapat menyebarkan Islam lebih luas dan sebagainya. Jadi
ini tujuan utama asalnya untuk mengambil harta dagangan. Dari sudut kita panggil sekarang kekuatan ekonomi dan kekuatan kewangan dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh ambil pengajaran bahawasanya untuk menjalankan usaha dakwah, kerja Islam, beramal Islam, ibadah Islam, memang perlukan juga harta benda ni. Kan, kewangan. Mau bayar zakat mesti ada duit. Ada duit. Kan, mahu tunaikan haji, umrah mesti ada wang. Kan, mampunya. Jadi sampai bila kita dalam keadaan tak mampu, kan? Sampai bila? Jadi kita kena usaha mendapatkan kekuatan ekonomi supaya kita dapat menunaikan keseluruhan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Begitulah. Cantik kupasan daripada Ustaz. Kekuatan ekonomi penting juga dalam kita nak melaksanakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ni tuan-puan, kita akan masuk pada strategi perang Badar, bagaimana tindakan kita, dan banyak lagi yang akan dihuraikan oleh Ustaz Saifuddin kita. InsyaAllah, tuan-puan jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Bertemu selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu semula di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Tuan-puan, jangan lupa tekan button share, button follow. Follow kami di setiap platform yang kami ada. Di Instagram kami ada, di Facebook, di YouTube dan Twitter, dan juga dia ada dalam page Telegram di My Hadis Time. Jadi tadi dah panjang lebar Ustaz sebutkan bagaimana yang pertama tadi bersungguh-sungguh Rasulullah berdoa, kerisauan Rasulullah tentang akidah, dan kita masuk tadi sedikit tentang ekonomi dalam kita nak melakukan ibadah, dan sekarang kita nak masuk tentang strategi perang Badar. Jadi apakah strategi perang Badar yang diterapkan untuk kita ambil tahulah kan, setiap perkara macam bola sepak lah Ustaz. Bola sepak pun ada part 3-3-nya, part 3-2-1 dan macam-macam lagi. Jadi kita nak tahu apa formasi strategi dalam perang Badar. Silakan Ustaz. Baik, untuk strategi perang Badar, kita bila kita baca banyak strateginya, kita kena baca lah kan. Bulan Ramadan ni elok dia ambil masa untuk kita membaca sirah Rasulullah SAW. Cuma di sini kita boleh ambil beberapa strategi. Pertama Rasulullah SAW memberi satu perintah supaya segera bergerak ke Badar. Segera bergerak ke Badar. Sehingga Rasulullah kata sesiapa yang ada kenderaan boleh terus bergerak. Ada sahabat Nabi meminta izin, Rasulullah, saya ada kenderaan di luar Madinah, saya pergi ambil sekejap. Rasulullah kata tidak perlu, cukup sahaja dengan apa yang ada bersama kita, kenderaan yang ada. Jadi ada kuda saja 2-3 ekor saja, ada unta pun tak banyak, ramai jalan kaki. Bahkan peralatan senjata pun tak banyak, tak cukup. Bahkan ada berperang dengan penumbuk saja. Kan, itu realiti. Jadi di situ kita ambil ibrah ya. Pertama, perang Badar ni, kita berperang ni, kita taklah berperang ambil angkat pedang, angkat senjata. Untuk kita, ia sebagai simbol kepada kita orang Islam, untuk kita metaforakan perang Badar itu dalam kehidupan kita. Sama ada kita sebagai pemimpin, kita sebagai guru, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai individu yang mahu maju, ataupun kita sebagai businessman. Boleh apa saja. Jadi di sini strategi pertama, bergerak segera ke lokasi. Jadi setiap tindakan kita yang kita mahu ubah, kita mahu bangkit semula, mesti dibuat segera, tidak boleh ditangguh-tangguh. Tak boleh tangguh-tangguh. Kalau tidak, memang kita akan tertinggal lah. Hashtag lambat kena tinggal. Lambat kena tinggal. Memang. Jadi itu pertama.
apa saja kita nak buat, terus buat. Dia tak boleh tangguh. Nantilah, sekejap lah. Tak, no, tak boleh. Rasulullah sudah tunjuk. Baik, yang kedua, bila hampir sampai, Rasulullah membuat risikan. Dia hantar spy lah, kita panggil spy sekarang ni kan. Risikan awal. Dia jumpa bandai lah, dia hantar risikan. Ada seorang, kadang Rasulullah sendiri pun berjalan-jalan di sekitar untuk membuat risikan. Di situ, kita boleh belajar. Sebelum kita bertindak, kita mesti temak dulu. Tak boleh menonong pergi kan. Langgar je, ikut suka je kan. Jadi kita sekarang boleh Google. Cari dulu kan. Nak berjumpa orang ni, buka dulu, jumpa macam Facebook. Dia ni siapa? Datuk ke, datin ke, doktor ke kan. Jadi kita semak dahulu. Apa kerja kita sedang buat. Kita mahu ubah itu. Baik. Yang ketiga, selain pada bergerak segera, menggunakan risikan, bila sampai di sana, Rasulullah SAW berkubu di depan mata air. Kita panggil oasis. Oasis. Bukannya di belakang mata air, di depan mata air. Kan? Yang kedua, berkubu juga di depan ladang kurma. Kan? Ladang kurma. Jadi, di situ kita boleh nampak, apabila kita mahu melakukan satu kerja, usaha, nak berniaga ke, nak apa-apa pun, kita mesti lihat kemampuan kita. Dan kita mesti juga menetapkan satu keadaan supaya ada keselamatan ataupun keadaan yang lebih selamat. Contohnya, kita dapat 10,000. Janganlah 10,000 tu kita dibuat untuk berniaga. Ambil sahajalah 2,000. Kan? 2,000 sahaja diguna. Yang lain simpan. Simpan tu sebagai simbol daripada oasis tadilah, simbol. Jadi, bila berkubu di depan oasis, maka apa-apa keperluan air pun mudah dan terus ambil air. Jadi, kita pun macam tu. Bila kita bertindak, mesti kita kena lihat keadaan kita. Keselamatan diri kita dari sudut kewangan, dari sudut kesihatan dan sebagainya. Bila buat kerja, janganlah sampai tak tidur malam, tak jaga kesihatan. Kan? Jadi, menyebabkan kita tak selamat. Jadi, itu pengajarannya. Baik. Selain daripada itu, antara strategi Rasulullah SAW buat adalah Rasulullah bersama-sama Ansar dan Muhajirin. Berperang bersama-sama, berkolaborasi orang panggil sekarang lah. Ataupun JV lah orang kata. JV sekarang kan. Jadi ada sesetengah kerja, kebanyakan kerja kita panggil. Kita mesti bekerjasama. Barulah benda tu lebih mudah dibuat. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Kan? Banyak berfikiran. Kadang-kadang kita tak nampak perkara tu dari sudut pandangan mata kita. Ada orang yang boleh bantu kita untuk lihat. Maka kolaborasi itu penting. Dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah mempersaudarakan Ansar Muhajirin bila berperang. Bukan kata ni perang ni untuk orang Muhajirin saja. Orang Ansar tak payah datang lah. Tak ada. Dijemput sama kan, dibawa bersama, berperang bersama-sama. Jadi bagaimana kami nak pakat macam mana ustaz, orang macam mana, itu panjanglah cerita. Kena tahu pula ciri-ciri saya ni ciri Muhajirin ke, ciri-ciri Ansar ke, kan, kena tahu pula. Kan? Jadi pertama sekali di situ poinnya adalah kita mesti belajar bekerjasama. Kena belajar bekerjasama. Dan di sini kita boleh lihat daripada strategi Rasulullah SAW banyak saja. Sebagai yang akhirnya, sebagai contoh, apabila Rasulullah SAW ada ustaz ada betul kan. Apabila Rasulullah SAW membuat serangannya di sebelah kiri dan kanan. Selepas berlaku perlawanan satu sama satu, dipanggil duel tadi, duel, maka berlaku serangan tu diserang kiri dan kanan, bukan diserang berdepan. Kiri kanan dulu. Seorang-seorang. Dan kumpulan ni diserang di kiri kanan. Kiri kanan. Satu kumpulan sebelah kiri, satu kumpulan sebelah kanan diserang. Maka diserang serentak lah bila berperang meletus tu. Jadi ini strategi perang. Mengapa arahan dia begini tu, itu kita tak tahu lah. Rasul tak beritahu kenapa begitu. Cuma kita sebagai orang yang membaca sirah Rasulullah SAW, kita boleh belajar di sini. Apa ibrahnya untuk kita? Betul. Kan? Kenapa kena kiri kanan? Bermaksud untuk kita, kita metaforakan dia, apabila kita buat satu kerja, kita mesti fikirkan ada tak cara lain, cara alternatif. Ataupun kalau sumber kewangan yang kita dapat ini, yang pertama,
bolehkah kita fikirkan sumber kewangan yang kedua pula? Backup plan. Backup plan. Nah, dia kurang. Jadi itu ibrahnya kita lah kan. Bila kita buat suatu kerja. Ataupun dari sudut kita panggil cara bekerja. Oleh kerana kita dah JV tadi, maka kita boleh asingkan kerja supaya kerja tu lebih cepat siap, lebih sempurna dan sebagainya. Jadi ini antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada perang Badar lah kan. Daripada tadi berkubu di depan mata air kan, berkubu di ladang kurma, maka kita dapat satu sumber yang pengajaran di situ. Maksudnya kita mesti di samping kita menjaga membuat satu kerja, kita mesti jaga diri kita. betul. Sebab itulah bila kita tengok dalam peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. di samping strategi-strategi ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam Al-Quran bahawasanya Allah menurunkan hujan untuk memberi ketenangan kepada kumpulan Islam dan memberi rasa mengantuk supaya dapat berehat. Nampak di situ. Jadi apabila kita buat satu benda, perkara, kerja dan sebagainya, kita mesti cukup tidur, cukup makan, cukup kesihatan supaya kerja tu boleh berterusan lebih lama. Ada orang dia push betul-betul kan, tak tidur malam, tak makan. Kerja siap satu, nak siap yang kedua dah tak boleh lah, dah collapse dah. Bahasa orang sekarang cepat barai bila Dah barai dah, pancit dah, tak boleh buat apa. Memang ada, saya pernah jumpa kawan saya memang suka menulis. Buku banyak, mula-mula banyak. Habis buku tu masuk ward. Dah tak keluar buku dah, jam dia kata tak boleh buat apa dah. Dah rugi situ kan. Sepatutnya proses kerja kita lebih berpanjangan. Maka kita susun dengan strategi-strategi betul, dengan menjaga diri kita juga dan keseluruhan lah keluarga kita dan sebagainya. Itulah ringkasnya. Strategi yang menyusun hidup kita lah dari segi joint venture-nya tadi kan. Dari segi formasinya ada di sebelah kanan dan kiri kan. Maksudnya ada backup plan. Dalam kehidupan kita kena ada backup plan. Masya Allah tuan-puan. Kita boleh gunakan strategi perang Badar di dalam kehidupan seharian kita supaya kehidupan kita lebih dipacu kan. Masya Allah, Islam ni sangat sempurna Ustaz. Dan dari segi tindakannya macam mana Ustaz? Tindakan yang kita tengok perang Badar, ada yang semangat perang Badar, aku kena pergi dekat Palestin ni, kena angkat M16. Lain macam semangat orang Malaysia. Ada yang macam tu. Jadi tindakan kita tengok perang Badar ni, adakah sunnah kita berperang juga? Ataupun macam mana tindakan kita bila tengok hadis ni? Baik. Apabila kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, kita mesti masukkan ataupun kita mesti lihat pada diri kita untuk kita ambil pengajaran dan sebagainya. Bukan sekadar fakta sejarah, memanglah cerita sejarah ni memang sejarah dalam fakta sejarah. Tetapi mengapa fakta sejarah ini kekal wujud dalam buku-buku rekod hadis dan sebagainya? Tujuannya memanglah untuk memberi kita refleksi pada kita bagaimana kita nak bertindak, bagaimana kita nak melakukan satu kerja dan sebagainya. Jadi daripada perang Badar kita dapat ambil pengajaran daripada cerita tadi kan, banyak cerita tadi. Pertama, bila bertindak, kita gunakan dulu apa yang ada di tangan kita. Kan? Kemampuan kita, kemahiran kita, kekuatan kita dan sebagainya. Jadi apa kita mahir apa? Kita mahir memasak. Kita gunalah kemahiran memasak kita untuk melakukan kerja tu. Meningkatkan ekonomi ke atau dan sebagainya. Kan? Jadi apa saja yang ada. Tak perlulah kena masuk kelas harga ribu-ribu pula nak belajar, buat kek dan sebagainya. Tu kena cari duit pula kan. Betul. Jadi kita usaha dulu apa yang ada di tangan. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berperang dengan apa saja yang ada di tangan. Bahkan berperang dengan tangan kosong saja. Guna penumbuk saja berperang pun ada. Jadi situ kita boleh ambil pengajaran yang pertama. Yang kedua, semasa perang Badar meletus, keadaan orang Islam pada masa itu pun dalam keadaan berpuasa kan. Mungkin berpuasa dan ada yang perlukan makan dan sebagainya. Jadi situasi kumpulan Islam pada masa itu masing-masing mementingkan kepentingan umum lagi. Bila datang air, dipersilakan bagi pada dia lah. Dia perlukan lagi. Jadi keadaannya mementingkan kepentingan umum berbanding kepentingan peribadi. Maksudnya isar lah kat situ. Rasa macam mana? Isar lah kita. Rasa utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Jadi
bila kita bertindak, memanglah kita buat tu untuk diri kita. Tapi tujuan kita ataupun tindakan kita itu mestilah kita mengutamakan orang lain, sama ada keluarga kita, kan, masyarakat kita dan sebagainya. Dalam masa sama akan dapat benefit pada kita lah. Begitulah. Baik, yang seterusnya kita boleh baca dalam sirah Rasulullah SAW tentang perang Badar ini, bagaimana berani dan juga bersungguh-sungguh Rasulullah sendiri dan juga orang Islam. Kan? Rasulullah sendiri pun apabila ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, bila Rasulullah berdoa bersungguh-sungguh ni, perang ni, perang meletus ni, berdoa betul-betul berdoa. Bila ditenangkan, Abu Bakar kata Allah sudah menunaikan janjinya. Kan? Jadi Rasulullah pun berhenti, terus ambil pedang, masuk ke medan perang. Dan para sahabat menampak bagaimana Rasulullah menendang tentera musuh. Menyembut sungguh, kan. Jadi bila pertama kita mesti berani, yang kedua bersungguh-sungguh. Ada orang berani je, tak bersungguh, sekerat jalan je. Balik awal. Balik awal. Jadi berani dan bersungguh-sungguh. Maknanya buat tu sampai siap. Tu kita ni boleh buat sampai 2 kali je. Lepas tu kita tak siap-siap, kan. Jadi kita memang betul ada perkara kita buat tu, tak boleh lah, tak tahan lah ni. Tak apa, buat benda lain pula. Kita boleh ubah, kan. Usaha-usaha biar kita jumpa perkara yang betul-betul kita ada passionnya sehingga benda tu dapat direalisasikan. Itu usaha yang kita perlu buat, tindakan kita yang kita boleh ambil daripada perang Badar. Allah, comel tu sangat. Baik. 3 perkara, tuan-puan. Yang pertama iaitu apa yang ada? Guna apa yang ada. Guna apa yang ada untuk kita teruskan perancangan kita, aktiviti seharian kita dan sebagainya. Dan yang keduanya, utamakan orang lain, bukan utamakan diri sendiri. Dan yang ketiga, BNB, iaitu berani. Kita kena ada sifat berani. Dan lagi satu, bersungguh-sungguh, Ustaz. Bersungguh-sungguh. Jadi Ustaz, lepas ni kita akan ada sesi soal jawab. Banyak pertanyaan yang mereka nak tanya. Saya pun tak sabar nak sebut, nak tahu juga jawapan daripada Ustaz. Jadi tuan-puan, nak tahu apakah yang akan dijawab oleh Ustaz Saifuddin? Jangan ke mana-mana. Anda tunggu dan setia bersama dengan kami dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Bertemu selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu semula di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Masya Allah, tuan-puan, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami. Tadi Ustaz kita dah bincang secara panjang. Kita dah tahu kita kena ada sifat berani. Kita kena ada bersungguh-sungguh. Kena minta dekat Allah bersungguh-sungguh. Dan sekarang kita dah masuk ke dalam segmen soal jawab. Jadi kita pergi kepada soal jawab yang pertama. Boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Baik, soalan yang pertama. Daripada Zuhdi Azman. Adakah tentera Islam berpuasa pada perang Badar? Ini kerana saya ada terdengar yang mengatakan tentera Islam tidak berpuasa pada perang berkenaan. Sebab bukankah terdapat rukhsah bagi mereka? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tentang isu adakah tentera Islam berpuasa atau tidak. Kan waktu itu bulan Ramadan. Betul. Sudah ada perintah berpuasa. Menggunakan bulan Ramadan, perintah puasa turun sebelum bulan Syaban. Sebelum tu. Jadi sudah ada perintah berpuasa. Cuma isunya adakah tentera Islam berpuasa atau tidak. Jadi banyak hadis-hadis dirakamkan. Antaranya hadis daripada Tirmizi, riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, kami berperang pada 2 perang pada bulan Ramadan. Pertama, perang Badar dan perang Fathu Mekah, pembukaan Mekah. Dan kami tidak berpuasa pada kedua-dua perang itu. Maksudnya mungkin di kalangan tentera Islam
mungkin ada berpuasa. Mungkin ada tak Ada berpuasa. juga. Tapi dan ada hadis lain mengatakan bila meletusnya perang itu, perang pembukaan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan, memerintahkan supaya tentera Islam berbuka. Berbuka untuk berhadapan dengan musuh. Menggunakan musuh ni berperang ni bukan berperang macam main game. Kan? Bagi kita tak apa, senang. Berperang ni menggunakan kudrat fizikal. Maka diminta supaya berbuka untuk menguatkan badan untuk berperang. Memandangkan kesan puasa ni memberi kesan pada fizikal. Betul. Kita di samping lapar, melemahkan badan kita lah. Kan, itu tujuan puasa sebenarnya. Itu antara puasa. Jadi jawapannya adalah kebanyakan sahabat tu memang tak berpuasa, mungkin ada berpuasa. Jadi rekodnya begitulah lebih kurang. Secara ringkasnya, ada sahabat yang puasa, ada sahabat yang tak puasa. Macam kita lah musafir juga, Ustaz. Ada yang musafir dia tak larat sangat, dia tak puasa lah. Ada yang boleh teruskan puasa. Musafir pun walaupun larat boleh tak berpuasa. Memandangkan mereka itu kan hadiah daripada Allah Ta'ala. Rukhsah ni, hadiah. Maka kita musafir, kita gunakanlah hadiah Allah Ta'ala bagi. Tapi kena gantilah. Kena tak ganti pula. Itu yang satunya. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua, Ustaz. Soalan yang kedua daripada Nadia. Ada tak kisah dalam Perang Badar yang popular tapi tidak benar? Ini kita nak tahu ni, apa yang cerita yang tak benar lah dalam Perang Badar. Orang buat-buat cerita ke? Ataupun mandai-mandai ke? Baik. Sepanjang kita belajar sirah dan sebagainya, ni pengalaman saya lah. Tak sama macam perang-perang lain. Jadi Perang Badar ni rekodnya terperinci. Rekod-rekod yang sahih itu terperinci. Dan lengkap daripada sudut susun atur ceritanya lengkap. Ada unsur emosinya, dramatiknya, ada isu-isu kita panggil bukan mistik, apa mungkin ajaibnya ada. Dia lengkap. Dia lengkap. Jadi ada hadis meriwayatkan bagaimana malaikat datang. Al-Quran pun menerangkan bagaimana Allah Ta'ala menghantar bantuan malaikat. Dan ada hadisnya Jibril datang pada Rasulullah. Adakah tuan nampak tentera yang berserban merah itu? Dan Rasulullah, ya nampak. Dia kata itulah malaikat daripada langit sekian-sekian disebut. Maka elemen-elemen tu melengkapkan cerita Perang Badar sehingga kan tak susah nak jumpa orang mereka-reka cerita untuk mencantumkan, menyedapkan lagi cerita sebab cerita tu sudah sangat komplit, sedap. Kalau orang buat movie ni dia dah boleh bayang lah kat mana kamera yang nak pacak kan. Nak drone terbang kat mana sebab unsurnya sudah lengkap. Ada unsur emosinya, bagaimana kerisauan Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat Ansar Muhajirin, minta pandangan daripada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana pandangan orang Ansar. Jadi Sa'ad memberikan tanda persetujuan, tanda sokongan, dan elemen-elemen tu lengkap sehingga sukar kita nak jumpa riwayat-riwayat. Mungkin ada, cuma tak popular lah kot. Betul. Di kalangan masyarakat kita kan. Jadi apa yang kita dengar tentang Perang Badar tu setakat ini kebanyakannya sahih lah, begitu. Masya-Allah. Boleh buat filem kan Ustaz? Boleh buat filem. Lebih hebat daripada Avengers lah kan? Mestilah. Sebab cerita memang real kan, ada malaikat tu kan. Macam mana datang malaikat tu dan sebagainya. Masya-Allah. Boleh kita bincangkan lah tu nanti kalau nak buat produksi tu kan. Kita pergi kepada soalan yang ketiga tuan-puan. Soalan daripada Abata. Ingat Avatar tadi. Benarkah Islam naik dan berkembang dengan mata pedang? Persoalan ini sering digunakan oleh pihak tertentu seolah untuk burukkan Islam. Macam mana tu Ustaz? Baik. Pihak tertentu yang dimaksudkan itu tu yang masyhurnya adalah orientalis lah. Kan? Dia membawa cerita-cerita perang-perang ini untuk menggambarkan Islam ni disebar dengan mata pedang. Betul. Dengan berperang. Kan? Sedangkan realiti sebenarnya perang itu adalah langkah terakhir daripada pemerintah Islam pada masa itu. Sama ada zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khilafah, Osmaniyah, Umayyah dan sebagainya. Jadi berperang tetap berlaku. Itu zamannya berlaku begitu. Sama juga
kerajaan-kerajaan lain, Rom, Parsi pun sama juga. Jadi yang sebenarnya cara Islam adalah cara berdakwah dulu. Kan, sebagaimana Rasulullah hantar surat kepada Raja Parsi, hantar surat kepada Hercules, hantar surat kepada Raja Mesir, jadi dia hantar surat dulu berdakwah sampai Islam. Ada yang terima, ada yang menolak. Jadi ada berlaku peperangan, ada tidak berlaku. Jadi sebagaimana realiti kita baca sirah Nabi, itulah yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat, menyebarkan dakwah dahulu. Sebar dakwah, dan Islam sendiri pun menyatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, kan, tidak boleh ada paksaan dalam agama, tak boleh nak paksa-paksa orang terima Islam. Betul. Sebab itulah orang komuniti bukan Islam boleh hidup dengan aman dalam negara Islam. Betul. Itu yang berlaku dalam sejarah. Jadi kita ambil pengajaran dari situ, iaitu kita tidak boleh memaksa-maksa orang menerima apa pandangan kita. Betul. Menerima Islam tu sudah tentu tak boleh paksa. Menerima pandangan pun tak boleh nak paksa. Kan, walaupun anak sendiri kan, kau kena dengar cakap ayah tak boleh paksa-paksa. Mana kan mereka ada cara sudut pandang berbeza. Cuma kita boleh berbahas, berwacana dan sebagainya. Jadi tuduhan tu memang jelaslah tidak betul. Betul. Kan, daripada fakta-fakta sejarah dan sebagainya. Begitulah untuk jawapan tu lah. Jadi perang ni antara jalan yang terakhir, kan, kita usaha dengan dakwah dulu. Jadi Rahmat, apa yang dibawa oleh orientalis tu sangat-sangat menyimpang dan tak benar sama sekali. Jadi sebagai kita boleh ambil ibrah, Ustaz bila sebut tentang perang Badar ni, memang ramai Ustaz sebutlah. Tengok sahabat Rasulullah, tengok Rasulullah perang Badar berpuasa lagi, boleh semangat. Kita reflect kita sebagai rakyat, sebagai orang awam, kita kena semangat, kita kena berperang dengan nafsu kita. Apa pendapat Ustaz untuk bulan Ramadan ni lah? Ramai di kalangan puasa, ada yang terciduk awal lah, geng-geng plastik hitam dan sebagainya. Baik. Pertama sekali kita kena lihat puasa ni tujuannya apa. Kan? Dalam hadis kursi pun Rasulullah SAW sebut bahasanya Allah berfirman, as-siyamu li, berpuasa ini untuk aku. Allah kata. Maknanya berapa banyak ganjarannya terserah pada Allah Ta'ala nak bagi. Jadi ada yang kata puasa ni tujuan kita puasa untuk merasai kelaparan orang miskin, kan? Betul. Kelaparan orang miskin di Afrika ke di mana ke, kan? Itu yang kita cakap pada anak kita, kena puasa nak suruh bagi rasa lapar orang miskin. Jadi pandangan ni sebenarnya tidaklah kata menyimpang, tetapi kita kata tak kena dengan tujuannya, kan? Kalaulah kita berpuasa untuk merasai kelaparan orang miskin, habis orang miskin nak puasa sebab apa? Kan, orang miskin memang betul juga. Memang dia tak puas, memang tak makan 3 hari. Dia kena puasa juga dia pun. Betul. Kan? Jadi dia nak merasai apa? Tak. Tujuan sebenar puasa adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tujuannya. Buat kita lapar ni hanyalah pada Allah Taala, dan kita berpuasa ni adalah ibadah yang kita nilai ikhlasnya sangat tinggi, memandangkan kita tak perlu tunjuk. Kita tak perlu cakap pun. Kan? Macam semuanya kita kena tunjuk lah, kena bergerak, kan. Puasa kita hanya perlu duduk diam saja, dan orang tak tahu pun kita tak puasa ke puasa ke tak tahu. Jadi nilai ikhlas kita tu sangat tinggi. Kan? Ya, sama macam kita mandi wajib lah, ada kita cakap pada orang. Tak ada. Malu, kan. Malu kot. Jadi walaupun kita mandi wajib tu memang ikhlas kerana Allah Taala, kan. Betul. Jadi itu realiti sebenar puasa. Kita puasa kerana Allah SWT. Jadi macam Tuan sebut tadi, mesti kena kuat. Kuat pun sekadar mana fizikal kita lah. Ada orang boleh kuat. Ada orang pukul 11 dah tak boleh dah. Ada memang perut dia macam tu, kan. Betul. Jadi kita kena hadapi juga situasi, keadaan, bagaimana puasa kita ini dapat membentuk jati diri kita, membetulkan persepsi kita, minda kita, kesihatan kita, dan segala benda di sekeliling kita lah. Kan. Dan kita kena tahu syaitan diikat tu bukan semua syaitan kena ikat. Syaitan yang ganas-ganas saja diikat. Betul. Kan. Jadi kita ni jadi baik kan jadi tak baik. Kalau jadi tak baik lagi bermakna kita ni memang kalah dengan syaitan kecil lah. Kan. Kalah dengan syaitan kecil ni, jadi kita kena usaha kuat lagi supaya dapat berdepan dengan keadaan yang mengganggu dan menghasut kita. Lebih kurang begitulah. Sebagai pesanan terakhir Ustaz,
kita dah panjang lebar kita bahas tentang perang Badar. Hmm. Kita ambil aura perang hari ni kan. Hmm. Tapi tak adalah kita berperang angkat pedang gini Ustaz. Hmm. Jadi apa nasihat Ustaz untuk saya, untuk sidang penonton sekalian pada segmen kali ini insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perang Badar ini satu perkara yang besar dalam sirah Rasulullah SAW. Bahkan dalam sejarah dunia sekalipun, ia memberi kesan kepada psikologi orang Islam pada masa itu, memberi kesan pada kesan ekonomi orang Islam pada masa itu, sehingga Madinah boleh berkembang dengan lebih maju dan besar daripada kumpulan orang Islam yang pertama ini. Jadi kita boleh lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi petunjuk dalam perang Badar untuk kita bertindak dengan betul, bertindak dengan cepat dan dapat berkolaborasi dengan orang lain. Sama ada orang itu yang kita suka ke tak suka, yang penting kita dapat bekerjasama dengan baik sehingga menghasilkan kerja dan juga keadaan yang lebih baik. Contoh, kita mahu berubah diri kita ke arah lebih baik, kita bekerjasama dengan orang lain untuk bantu kita, ataupun buat kerja bersama-sama sehingga kita berubah lebih baik. Ataupun apa juga keadaan yang kita mahu lakukan, kita ikut bagaimana Rasulullah SAW tunjuk dalam perang Badar ini untuk bertindak dan juga untuk melakukan kerja dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih berstrategi. Tidaklah secara menonong, membabi buta dan sebagainya. Jadi itu yang saya boleh ringkaskan, dan kita doakan supaya segala tindakan kita, usaha kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasilnya pula dapat memberi manfaat yang banyak di samping pada diri kita dan juga keluarga serta masyarakat keseluruhannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dah panjang lebar disebutkan oleh Ustaz tadi. Saya ringkaskan perang Badar sebagai benchmarking kehidupan kita. Apa pun kita boleh ambil daripada pengajaran perang Badar, kerjasamanya, strateginya, kiri kanan dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Ustaz sudi luangkan masa bersama dengan kami. Baik. Dan terima kasih kepada sidang penonton sekalian yang setia tak pergi ke mana-mana bersama dengan kami dalam bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. InsyaAllah teruskan sebarkan, teruskan like dan share. Follow kami di platform-platform yang ada, My Hadis Time. Ada di Facebook, ada di IG, ada di Twitter, ada di YouTube dan ada di Facebook dan sebagainya. Jadi saya kira cukup untuk pada hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan rakan semua. Jadi kita bertemu pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk paku ubi kayu. Bye-bye. I love you. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli